Jauh di tengah-tengah Portugal, terletaknya sebuah istana yang dahulunya megah, kini kelihatan seolah-olah telah dibekukan oleh masa. Kawasan ini dahulunya merupakan kediaman sebuah keluarga yang tidak mengenal batasan dalam kemewahan dan pemborosan. Dibina pada pertengahan tahun 1800 dengan gabungan seni bina Victoria, Itali dan Portugis, istana ini merupakan pemandangan yang mengagumkan dengan setiap perincian menjadi bukti kepada dunia dan pengaruh keluarga tersebut. Selama beberapa generasi, keluarga itu menikmati kehidupan yang senang lenang, mengembara ke seluruh dunia untuk mencari pengalaman dan pengembaraan baru. Namun, apabila tahun-tahun berlalu, istana itu mulai kehilangan kemegahannya. Pewaris keluarga itu, Lucinda dan suaminya, mewarisi harta pusaka tersebut. Namun, takdir telah menentukan mereka adalah yang terakhir dalam keturunan itu. Suami Lucinda telah meninggal dunia, meninggalkan dia keseorangan di istana yang luas dan sunyi ini. Apabila dia meninggal dunia pada tahun 2009, istana itu dibiarkan dimamah usia dan cuaca. Hari ini, tempat yang dahulunya megah ini terbiar, menjadi tinggalan yang dilupakan dari masa lalu, dan dewan-dewan yang pernah bergema dengan gelak tawa serta musik, kini sunyi sepi. Walaupun ia mempunyai kepentingan, keturunan keluarga itu nampaknya kurang berminat terhadap estet tersebut karena mereka telah lama berpindah ke tempat baru. Sertai kami ketika kami menjelajah melalui dewan-dewan yang terlupa di istana yang megah ini dan meneroka rahasia serta misteri yang telah ditinggalkan. Kita kembali lagi semua. Selamat kembali ke Bros of DK. Saya Leslie dan di belakang kamera seperti biasa Encik Danny. Dan kami ada sesuatu yang sangat istimewa untuk ditunjukkan kepada Anda semua hari ini. Sebuah istana abad ke-19 yang telah dibina sekitar pertengahan tahun 1800. Dari keluarga Nogueira. Dan percaya atau tidak, kami akan membawa Anda melawat keseluruhan tempat ini hari ini. Dan saya memakai pakaian yang benar-benar baru, juga dari abad ke-18. Dan dengan pakaian ini, saya akan membawa Anda mengelilingi istana ini. Sekarang ini, kita berada di bilik Dobi, di mana para pembantu keluarga Nogueira dahulu melipat pakaian, membasuh pakaian, melakukan segala-galanya, menggosok pakaian. Anda boleh lihat, masih ada beberapa pakaian dan barang-barang yang ditinggalkan di dalam almari. Saya nampak lambang itu. Wah, itu adalah uniform seseorang dalam rumah ini. Mungkin Aldino, bapa mereka. Dan awak tahu tak, itu digunakan sebagai lambang Portugal. Itu adalah lambang Portugal yang kedua. Ia tidak mempunyai. Adakah ia sesuatu yang berkaitan dengan tentera atau begitu agaknya? Saya tidak akan kata ia berkaitan dengan tentera kerana itu jaket formal. Ia lebih kepada contohnya jika awak pergi ke majlis tari menari atau ke sesuatu majlis jika awak mahu mewakili negara atau sesuatu yang awak akan pakai begitu. Itu memang satu pakaian yang sangat menakjubkan. Saya juga suka penyangkut kot yang kita ada di sini, sangat tradisional di Portugal. Dan saya selalu rasa sedih sebab kita dah tak guna gaya ini lagi sekarang. Kerana kita semua guna plastik sekarang. Dan ia sangat menjijikkan, saya mesti katakan begitu. Baiklah, mari kita tutup yang ini. Betapa cantiknya. Oh, dan topi-topi ini, maaf saya asyik bercakap. Tapi topi-topi ini juga sangat tradisional di Portugal. Ya, betul sekali. Semua pakaian memang saya suka. Dan seperti yang Anda lihat, itu adalah pakaian seragam. Tetapi keluarga Nogueira secara umum, mereka tidak mempunyai pekerjaan sebenar. Mereka kebanyakannya hanya pelabur. Mereka melabur dalam hartanah. Dan itulah cara mereka memperoleh semua wang mereka. Dan ia juga adalah kekayaan lama keluarga yang mereka kumpul selama bertahun-tahun. Dekad yang keluarga itu kumpulkan. Dan hanya diberikan kepada ahli keluarga yang lain. Mari kita teruskan. Di sini kita masuk ke bahagian lain di ruang bawah tanah. Bahagian simpanan umum
Saya rasa bahawa di sana, di sudut itu benar-benar menarik minat saya. Dan saya rasa anda boleh ceritakan sedikit lagi tentangnya. Ini gabus, betul. Ya, ini adalah sekeping... Adakah ini seperti unit simpanan atau sesuatu? Saya tak tahu apa. Saya rasa ia cantik. Ia cantik. Pada dasarnya mereka hanya potong pokok di tengah dan cairkan bersama seperti yang Anda lihat. Saya nampak di sini, ya. Dan Ini boleh dikatakan sebagai bakul simpanan. ia hanya untuk mengangkut barang. Ya, memang tipikal Portugis sekali lagi. Portugal memang terkenal dengan gabus. Anda akan nampak di mana-mana. Jika anda belum pernah ke Portugal, pastikan ia ada dalam senarai impian anda untuk dilawati kerana negara ini pasti akan memukau anda. Ia sangat cantik. Ia sangat cantik dan sudah tentu juga terdapat banyak Porto dan banyak wine di negara ini. Itu juga sangat tipikal. Dan semua botol ini, Danny, masih asli. Masih belum dibuka. Anda boleh lihat ada penutup plastik. Jadi mungkin ini wine putih buatan sendiri. Saya rasa atau mungkin port putih. Wow, ini memang lama. Anda boleh lihat endapan terapung di dalamnya. Dan juga semua botol di atas ini mungkin minuman keras dan makanan serta segala-galanya yang mereka kumpul dan simpan di sini selama bertahun-tahun. Saya benar-benar suka ruang simpanan wine ini. Semua ini adalah botol kosong di sini. Wah, itu bertahun-tahun mengumpul wine, semuanya sudah terbuang. Ada juga botol champagne di bawah sini. Lihat semua serpihan yang telah jatuh di atasnya selama bertahun-tahun. Inilah yang Anda bayangkan apabila Anda memikirkan ruang simpanan wine terbiar di dalam sebuah kastil atau istana seperti ini. Dan kemudian kita juga ada kendi-kendi besar di tengah ini, juga sangat tipikal untuk negara yang indah ini. Wah, kamu semua memang suka wine dan port kamu. Saya mesti katakan, saya perasan perkara ini setiap kali saya datang ke Portugal. Tali jemuran atau tali pengering tergantung lurus di seluruh ruang bawah tanah. Saya cukup pasti bahwa keluarga Nogueira, ahli-ahlinya seperti Aldino dan wanita, serta semua orang dan kanak-kanak mungkin tidak pernah datang ke ruang bawah tanah ini. Ini hanya untuk para pembantu dan pekerja. Sekarang saya akan bawa Anda ke bagian utama. Ke bagian rumah, ruang kediaman. Naik tangga berliku ini ke bahagian utama. Oh, di belakang kamu Denny kita boleh lihat dapur. Ini adalah sebuah bilik dalam rumah yang agak terbiar dan dirosakkan, tapi saya masih sangat suka. Saya tak boleh lagi panggil ini sebagai hut penyedut asap. Denny membetualkan saya tentang perkara ini. Ini hanyalah cerobong asap. Ini cerobong asap karena ia tidak menyedut udara, tetapi ia sangat tipikal untuk Portugal, cerobong asap yang sangat besar seperti ini. Di atas perapian dan tempat memasak, dapur yang hebat di bawah sini. Wah, semua sisa-sisa selama bertahun-tahun yang dimasak oleh para pembantu untuk keluarga Nogueira masih tertinggal di sini. Dan ini saya rasa adalah ketuhar pizza. Ketuhar roti pada zaman dahulu. Awak bukan orang Italia ya? Pada zaman dahulu, kami tidak buat pizza. Tapi itu juga satu topik yang sangat menarik kerana kita akan lihat di seluruh rumah ini akan ada banyak pengaruh Itali, pengaruh Portugis, tapi juga pengaruh Victorian di seluruh rumah. Dan itulah sebabnya saya sangat suka tempat ini. Untuk bahagian dapur, saya tak akan cakap banyak, cuma tunjuk secara ringkas apa yang kita lihat di sini. Di belakang awak, Danny, ada satu perkara yang saya sangat suka, iaitu paip air yang kita ada di atas sinki ini. Oh, dan ini sangat menarik. Saya tak perasan, tapi pada zaman dahulu, tiada bekalan air awam. Jadi mereka ada perigi sendiri. Jadi kadang-kadang air ini dipam keluar dari perigi untuk basuh pinggan mangkuk. Okey, jadi itulah sebabnya ia istimewa bagi mereka. Ya, sebab itu ada banyak benda macam tu. Nenek saya pun ada juga. Wah, ini dan ada satu lagi pipe kat bawah tu. Jadi ada 4 pipe. Itu air biasa, yang itu yang baru. Ya, jadi mereka kekalkan yang lama sampai sekarang. Saya suka anak patung beruang kecil yang tergantung di sini. Mungkin dari salah seorang anak. Seronok tengok benda macam ni. Wow. Masih ada kesan daripada kanak-kanak yang pernah tinggal di sini. Di dalam rumah ini memang menarik.
Terutamanya di bahagian yang kita masuk sekarang. Ada 2 tangga dalam rumah ini dan yang kita nampak di depan kita sekarang. Ini dahulunya adalah tangga untuk pembantu rumah. Jadi keluarga Nogueira sendiri jarang datang ke kawasan rumah ini. Ini memang khas untuk pembantu rumah. Dan perkara begini memang ada di banyak istana dan maligai. Mereka ada bagian berasingan untuk pembantu rumah supaya mereka tidak bertembung dengan mereka. Sekerap itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dewan, masuk untuk ahli keluarga itu sendiri. Dan Anda sudah boleh lihat bahawa ini adalah dewan masuk yang sangat menarik. Perkara pertama yang menarik perhatian saya di dewan ini ialah tapestri Arab yang indah di dinding ini. Benar-benar mengagumi haiwan liar dan orang Arab yang sedang melawan mereka. Anda boleh lihat singa-singa di bawah sana. Aduh. Iya, memang unik, benar-benar cantik. Betul, beberapa kunci. Iya, biasanya untuk sebuah kastil atau istana Anda boleh lihat kunci-kunci dengan nota kecil di sebelahnya. Apa yang tertulis di sini? Pintu besi Carvalho Aldino. Jadi itu daripada ayah, betul kan? Itu pintu besi. Pintu besi. Jadi mungkin itu pintu pagar depan rumah. Oh iya, kemungkinan besar sebab itu pintu besi. Pinggan ini nampak bercirikan Portugis lagi. Ya, dan di sini kami sedang bercakap tentang ini. Ini saya rasa lebih kepada gaya Victoria, lukisan di dinding itu. Corak stensil itu memang cantik. Wajah yang menakjubkan dengan beberapa bunga di situ. Wow. Kemudian Anda ada cermin di sini, di lorong. Anda boleh periksa rambut Anda sebelum keluar. Tengok sama ada Anda masih kemas bila Anda sudah bersiap. Wow. Lihat, sudah ada kerusi berlapik pertama. Dengan cushion yang cantik di atasnya. Ada bilik tidur di sini, Dani. Saya pun belum perasan lagi. Wah, saya faham. Ini adalah bilik tidur terakhir di rumah ini. Saya pasti tentang itu. Disinilah Lucinda, istri Aldino, tidur kali terakhir. Aldino meninggal pada tahun 2007, Lucinda. Terus tinggal di tempat ini sehingga tahun 2009. Dan inilah tempat dia tidur. Oh, tapi awak betul, kerana Ya. awak tak pernah ada elektrik. Ini tak pernah jadi bilik tidur. Ia lebih kepada ruang kerja atau sesuatu seperti itu. Wow. Perjamuan terakhir sudah tentu di dinding. Mereka adalah keluarga yang beragama. Juga keluarga Portugis secara tradisional sangat beragama. Dan sehingga kini masih sangat beragama. Permaidannya yang cantik. Ya, dan kemudian sebuah televisyen kecil untuk menghiburkan dirinya. Pada waktu malam Anda boleh lihat bahwa kami betul tentang perkara ini. Di sini, di atas lantai atau di atas kerusi, di tiang kerusi jalan, kami boleh lihat bahwa masih banyak ubat yang tertinggal dari tahun-tahun terakhir hidupnya. Dan juga ada sehelai blaus kecil milik dia. Bilik yang saya akan tunjukkan kepada Anda sekarang adalah salah satu bilik yang paling cantik di seluruh rumah ini. Dan juga bilik yang sangat penting untuk keluarga Nogueira. Bilik ini adalah bilik makan. Di mana mereka menjemput keluarga, di mana orang bangsawan datang untuk makan malam. Tetapi para pembantunya yang memasak dan membawa makanan mereka, wow. Pertama sekali, siling di dalam bilik ini. Benar-benar menakjubkan. Bolehkah dikatakan ini adalah siling tradisional Portugis? Ya, siling kayu biasanya memang berciri tradisional Portugis. Saya suka ukiran di situ. Iya, sangat cantik. Dan kemudian chandelier ini tergantung daripadanya. Ia adalah chandelier yang ringkas, tetapi sangat elegan. Ya, juga sangat Portugis dari segi kesederhanaannya, pertukangan besi, atau dalam case ini, pertukangan tembaga. Tepat sekali. Dan kemudian kita ada meja makan. Lihatlah jumlah kerusi di sekeliling perabot ini. Hati-hati, ada sesuatu.
Saya minta maaf sangat. Jangan risau, ini rumah terbiar Danny yang dah lama tak didiami. Potret di belakang saya. Ia jatuh entah kenapa. Dan semua gelas di lantai merata. Tetapi seperti yang saya katakan, ada 10 kerusi di sekeliling meja ini. Dan di rumah ini dulu tinggal 3 orang kanak-kanak. Lucinda dan Aldino sendiri, datuk nenek mereka, malah moyang mereka pada zaman dahulu. Jadi, sebuah keluarga besar pernah tinggal di tempat ini. Terdapat juga pengembara dunia seperti yang Anda boleh lihat. Anda boleh nampak beberapa barangan. Contohnya ini adalah sebuah cawan bir Jerman. Dan mereka mempunyai banyak masa terluang. Mereka adalah orang kaya. Mereka tidak perlu risau tentang wang atau apa-apa pun. Mereka hanya mengembara, melakukan pelbagai perkara, melabur, dan ya, begitulah cara mereka hidup dahulu. Memang pelik untuk difikirkan bahawa ada orang yang benar-benar hidup seperti itu. Kita hidup sedikit seperti orang biasa. Kita banyak mengembara. Tetapi ia juga untuk kerja. Ia untuk kerja. Orang-orang ini jelas sekali ya mendapat uang daripada warisan. Tepat sekali. Kamu boleh lihat pada prapotnya memang menakjubkan. Satu lagi perkara yang saya ingin tunjukkan di mana kamu benar-benar boleh lihat bahawa rumah ini sudah lama, elektrik telah ditambah kemudian. Tahun berapa Portugal mendapat elektriknya? Tahun rasmi sebuah bandar kecil di Portugal mendapat elektrik. Saya rasa ia adalah pada tahun 1878. 1878 dan tempat ini dibina sekitar 1850-an, pertengahan abad ke-18, abad ke-19. Jadi kamu memang boleh lihat semuanya telah ditambah kemudian. Semua kabel terletak di atas sini. Jadi mereka tidak pernah masukkan apa-apa ke dalam dinding. Mereka juga tidak pernah buat sebarang pengubahsuaian besar pada rumah ini. Oh ya, tidak. Ia memang nampak sangat asli, betul. Malah lukisan-lukisan pun. Ya, itulah fresko-fresko Itali yang kita bincangkan tadi. Jadi mungkin mereka ada seorang artis Itali di sini yang mereka upah untuk reka bentuk ini. Mungkin betul juga. Tapi memang banyak benda cantik untuk difikirkan. Saya suka dulang yang kita ada di sini. Macam dulang snack kecil yang kamu letak di atas meja dengan sedikit manisan dan benda-benda lain. Lencana seorang gadis, mungkin salah seorang anak perempuan. Mungkin Lucinda akan memakainya bila dia keluar, supaya sentiasa ingat anak-anak perempuannya. Tak tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu, atau kenapa mereka tak berminat dengan tempat ini. Tapi ada kerusi-kerusi kecil di bawah sana. Kabinet ini sangat besar, wow. Saya akan undur ke belakang tanpa terpicah kaca. Kamu masih buat lagi? Wow, boleh tak kau berdiri sebelahnya sebab ia memang sangat besar. Saya suka Dani. Ini memang satu hasil yang sangat cantik. Biar saya coba tunjukkan kepada kamu. Singa di situ mereka memang terpesona dengan haiwan liar seperti singa. 2 balang kecil jam masih penuh dalam pemegang porselin yang sangat comel ini dan bahagian ini. Oh, itu cuma penyorok sampah. Tapi coba tengoklah semuanya pada zaman itu direka dengan sempurna supaya muat dengan kemas di sini ya. Saya suka sangat, maaf. Jangan risau. Baiklah, sekarang mari kita lihat bahagian bilik ini. Mari kita lihat potret-potret ini kerana mereka sangat cantik, saya mesti katakan. Wanita di bawah ini mungkin salah seorang ahli keluarga Nogueira dan di atas itu sudah pasti salah seorang datuk keluarga ini yang sedang duduk di atas kerusi sembayang saya nampak. Ini nampak seperti 17, jadi mungkin telah dilukis atau dilakar pada tahun 1917. Ya, mungkin satu tarikh yang baik. Lihatlah kemusnahan yang alam semula jadi lakukan kepada rumah ini sepanjang masa. Di atas sana, seluruh dinding, kerja plaster. Semuanya perlahan-lahan runtuh, hancur, dan terurai. Seluruh kabinet ini telah dilitupi oleh serpihan runtuhan selama bertahun-tahun. Apa yang tertulis di sini, Dani? Vinhos e queijos portugueses. Wine dan apa satu lagi, maaf?
Dan keju Portugis, itulah yang kami terkenal dengan Wayne dan keju. Oh, ada buku kecil yang menceritakan tentangnya. Ya. Tepat sekali. Tentang semua bandar yang menghasilkan wine dan keju. Garis-garis itu muncul semula. Dan kemudian kita ada sebuah meja yang cantik di sudut sini juga. Kita boleh bersantai di situ dan minum sesuatu atau ya, dan saya berbohong sebentar tadi karena ruang masuk yang saya tunjukkan kepada Anda tadi bukanlah ruang masuk utama. Ini sebenarnya tempat masuk utama rumah ini. Dan ia juga sangat menarik kerana tempat ini juga digunakan sebagai bilik menunggu untuk tetamu yang datang ke rumah. Jadi, setiap kali seseorang datang ke rumah, seorang pembantu akan menyambut mereka, mempersilahkan mereka duduk di sini atau di sini, memberikan mereka secawan kopi atau apa saja yang mereka inginkan, dan kemudian memanggil ahli keluarga yang sepatutnya mereka temui. Jadi, ia sangat menarik. Dan ini pertama sekali kita akan melihat ke ceiling. Chandelier itu, bukankah itu satu karya agung? Saya benar-benar sukakannya. Ia sekali lagi agak ringkas. Ia adalah chandelier kristal yang ringkas tetapi masih sangat cantik. Ia menunjukkan keagungan, list hiasan di atas dinding sekali lagi. Lukisan-lukisan dinding di sana. Kerja lukisan di mana-mana. Wow. Ceiling yang tinggi, ia sekurang-kurangnya 2 kali ganda tinggi saya. Jadi kira-kira 4 meter, 12 kaki. Maaf kepada semua penonton saya yang tidak menggunakan sistem metrik. Kerusi bola yang cantik di sudut sini juga. Lihatlah karya ini. Malangnya ia mula rosak selepas bertahun-tahun. Dan juga lihat pintu masuk itu kerana ia sangat besar, tingkap kaca berwarna. Pintu masuk yang cantik, wow. Wow. Ya, memang menakjubkan. Bentuk bulat pintu masuk ini juga sangat Portugis. Bentuk begini memang kerap dilihat. Oh iya, saya boleh ingat pernah melihatnya di istana lain juga. Ya, mungkin. Dan kemudian bangku ini, tempat duduk perkumpulan yang kita ada di sini, memang tipikal Portugis. Tiada negara lain di Eropa yang Anda akan nampak seperti ini. Maksud saya dengan sandaran kerusi yang terbahagi seperti ini. Itu memang ciri khas Portugis. Saya rasa ia sangat elegan dan cantik seperti yang Anda boleh lihat. Maaf, itu bukan salah saya. Ia memang sudah rosak. Iya, memang sudah rusak. Saya cuba letak tadi tapi ya, baiklah, mari kita letak semula. Jangan sentuh ini, saya cuma nak letak atas meja sebelum ada yang rosakkannya. Sebuah potret lelaki yang cantik di atas sana. Saya tak tahu siapa dia atau apa yang dia wakili, tapi mungkin juga salah seorang ahli keluarga. Ini mungkin sesuatu untuk letak bunga di dalamnya, kan? Ya. Saya rasa itu seorang lelaki yang sangat penting sebab kalau awak masuk dan nampak dia, Orang pertama yang awak nampak. ia sangat penting. Mungkin orang yang paling penting dalam rumah ini. Lelaki yang memperoleh semua wang. Mungkin. Yang ini di sungai sangat tenang. Oh, dan semua ini, maaf, semua barang porselin kecil ini juga Portugal sangat terkenal dengan pembuatan barang porselin. Adakah ini saiz secawan kopi yang awak akan minum? Ia sedikit lebih besar daripada itu, kan? Tidak ini adalah mainan kanak-kanak. Maafkan saya, sebab saya tahu kamu semua minum kopi dengan jumlah yang sangat sedikit. Tidak, tapi ia terlalu kecil. Mungkin 2 kali ganda saiz itu. 3 kali ganda saiznya, ia terlalu kecil. Baik, tutup mata Anda kerana sekarang kita akan masuk ke bilik terakhir di tingkat bawah dan bilik ini juga sangat menakjubkan dan saya rasa ini adalah bilik santai di rumah ini. Bilik santai di mana orang datang untuk berehat saja atau Sebuah ruang rehat. sebuah ruang rehat, ruang santai, apa saja yang anda mau panggil kerana ia ada piano dan beberapa bangku serta segala-galanya. Dan ya, disediakan di tengah-tengah sini mungkin untuk minum kopi atau teh pada waktu minum petang. Saya suka wajah yang ada di atas meja ini. Lihat lelaki Portugis yang digambarkan sedang memburu itu. Oh, dia pakai jaket yang sama seperti awak. Cuma warna berbeza. Nampaknya saya memang sesuai di rumah ini. Kayak chandelier yang sama. Dan kemudian
Tapi saya mesti katakan yang ini agak sedikit lebih mewah. mewah ya. Ya, betul. Sekarang saya sedang membandingkannya dengan yang itu. Biar saya tunjukkan dengan cepat satu lagi, supaya kita boleh lihat yang itu sedikit lebih ringkas, ya. Dan juga ada saduran emas di seluruh siling dalam bilik ini. Oh, hati-hati. Jangan risau. Saya nak mula di sudut sini. Potret lelaki yang segak ini digantung di sini. Lihat ekspresi wajahnya, nampak sedikit terok di dalam. Memang tipikal orang Portugis. Saya nak cakap satu perkara, mungkin kontroversi, tapi orang Portugis memang tak pandai senyum dalam gambar. Kalau awak lelaki Portugis, awak boleh cakap macam tu. Ayah saya pun macam tu juga. Nak senyum pun kadang-kadang susah. Ayo senyum. Pernahkah awak lihat lukisan ini di dinding sini atau gambar ini? Saya akan kata ia adalah image 3 dimensi yang berubah dari Maria ke Yesus. Saya tak tahu apa gambar tengah tu. Yesus. Itu pun Yesus sedang minum secawan wine. Saya suka sebenarnya. Memang cantik ya, sangat menarik. Kanak-kanak kecil berdiri di atas sebuah kerusi dan mainan. Mari kita lihat dalam kabinet kalau kita boleh jumpa sesuatu. Wow. Banyak gambar yang ditinggalkan. Adakah itu rumahnya? Saya tak pasti. Ramai. Saya pernah nampak wanita ini sebelum ini. Dan ini ialah Puan Lucinda. Dia puan rumah ini. Itu isteri Aldino dan itu anak perempuannya. Dan kemungkinan besar cucu perempuannya juga. Mereka seiras. Mereka ada ekspresi yang sama. Lihat pada kening, dari situ awak boleh tahu. Ya, betul. Dan kemudian kita ada gambar lama di sini. Saya nampak itu tidak, itu bukan yang sama. Bukan sama seperti di lorong. Itu cuma gambar yang cantik. Ini mungkin gambar nenek moyang mereka. Ya, kemungkinan besar keluarga ini sudah lama berkuasa. Mereka ada sejarah yang panjang. Dan begitulah mereka membina kekayaan turun-temurun mereka. Saya suka susunan di sini juga. 2 kerusi ini, meja kecil di tengah, dengan pasu di atasnya. Memang seronok untuk dilihat. Dan kemudian ada meja kecil mungkin untuk main catur pada zaman dulu, tapi sekarang ada mainan kanak-kanak di sini. Dan seperti yang Anda boleh lihat, wow, mainan kayu, belon udara panas, ya, mungkin untuk ajar anak-anak bahasa Inggris. Mereka ada A untuk air balloon, O untuk over back. Saya suka sangat dan saya mesti katakan saya suka meja ini, ya, dan juga porselin di atas meja itu yang kami tunjukkan sepanjang masa. Oh, maafkan saya. Jangan risau, satu lagi gambar 3 dimensi di sini di dinding. Yang ini agak sukar sedikit, ya, agak sukar untuk nampak, ia gelap. Adakah awak akan bermain? Saya tak boleh main piano, tidak. No. Wah, masih boleh main. Masih bagus. Dan ini dari Leipzig, Jerman, yaitu di selatan Jerman, sebuah bandar yang indah. Dan di sana mereka membuat piano yang hebat ini pada masa dahulu. Wow. Sangat berhabuk. Anda juga boleh lihat reka bentuk pada piano ini. Dan semuanya, ia memang menakjubkan. Ia sangat cantik. Banyak perhiasan juga di atas piano. Banyak. Kamu boleh melihatnya di mana-mana di Portugal. Malah di rumah kamu sendiri. Ya, memang betul ya. Malah di meja sisi katil saya. Mungkin ibu kamu yang letak di situ. Lihat ini, gambar-gambar lama keluarga. Wow. Itu mungkin di luar istana. Wow. Itu memang sangat indah. Oh, Fatima. Itu tempat keagamaan di Portugal. Wah, lihat kereta-kereta yang sedang bergerak dalam gambar-gambar ini. Aduh. Wow. Saya memang suka kereta-kereta. Itu salah seorang kanak-kanak sedang bermain dengan jagung.
juga sangat Portugis. Ya, betul sekali. Dan di sini kita ada kanak-kanak yang sama kembali. Dan dia muncul sekali lagi dalam poster itu. Wah, lihat paparan ini di sini. A heavy chair. Semua kanak-kanak yang digambarkan di sini, gambar mereka. Ini seorang lagi kanak-kanak di bawah sana yang sama kembali 3 kali. Dan ini saya rasa saya nampak sesuatu. Saya nampak lubang-lubang kecil. Dan kalau saya betul, saya nampak ini. Ini bukan buku opera seperti Grand Via. Tahu apa namanya? Saya langsung tak tahu. Jadi ini adalah untuk piano otomatik. Saya tak tahu perkataan yang tepat untuk menggambarkan piano itu. Tapi awak akan masukkan macam ni dan ia akan mainkan untuk awak. Betul-betul mainkan lagu melalui lubang-lubang. Dan saya rasa piano yang kita ada di depan kita ni adalah piano otomatik. Awak tahu tak filem Cowboy Barat di Amerika Syarikat? Di mana piano tu main sendiri. Oh, itu rupanya. Oh, okey, saya faham. Dan mereka ada banyak buku-buku macam ni yang kononnya tinggal di sini. Wow, ini memang menakjubkan. Dan juga majalah-majalah yang kita ada di sini, ya Allah. Memang lama sesuatu yang berkaitan dengan tentera. Dan kemudian kita ada bangku duduk di sini, cermin besar, di atasnya kipas-kipas. Hari ini panas betul, ya Allah. Itu memang betul, bukan tipu. Dan saya pakai ini untuk korang semua. Jadi korang kenalah tekan suka pada video ni. Sebab saya betul-betul usaha untuk ini. Tapi saya juga suka pakai sebab rasa sangat bergaya. Ya. Mari kita letak balik dengan kemas di sini. Wow, saya suka bangku ini. Ya, bangku ini. Jalan Paul semuanya. Oh, dan awak dah nampak topi yang ada di sebelah sini. Ya. Mungkin itu dari Lucinda. Adakah kamu akan memakainya begini dengan tombol di depan? Saya tahu bagian belakang kamu takkan nampak ya, betul? Adakah ia sesuai dengan suit saya? Okey, lebih kurang. Oh, muka-muka nih, oh, dan kemudian gambar di tengah-tengah. Mereka nampak macam benda yang sangat berharga. Sebab mereka hanya ada di sini, kau tahu? Ya, mereka macam letak jauh-jauh supaya budak-budak tak jatuh kan. Betul. Oh, ya ampun. Pada mulanya saya ingat ini laci. Tapi bila saya tengok lebih dekat, rupanya ia adalah peti besi lengkap yang boleh dibuka dan keluarga itu akan simpan semua. Mereka simpan barang paling berharga mereka di situ. Di dalam sini semua barang kemas, emas, segala yang mereka miliki. Dan keluarga seperti ini mungkin akan penuhkan satu ini dengan barang-barang berharga. Ya ampun. Saya juga suka yang ini. Wow, bunga ros di atas ini. Kemudian di sebelah kanan awak, Denny, cermin bersalut emas yang cantik. Wow. Oh, wow. Boleh saya tunjuk? Rinciannya. Itu adalah beberapa alat muzik, betul. Ya, ini seruling di bahagian ini. Dan kita ada gendang di sebelah sini, satu lagi seruling. Dan seseorang di dalam rumah juga terpesona oleh dengan mengutip cengkerang di pantai di mana saja mereka pergi. Adakah ini cengkerang yang awak akan kutip di Portugal? Ya, di laut. Kamu semua adalah haiwan laut yang besar. Kita akan tinggal betul-betul di sebelah lautan. Ya, itu betul. Ikut saya sekarang semua. Sebab kita akan pergi ke satu bahagian terakhir di bawah sebelum saya tunjukkan bilik tidur rumah ini. Dan itu satu lagi kejutan untuk anda semua.
Di sini kita masuk ke tangga agung rumah ini. Memang satu karya agung untuk dilihat. Reka bentuknya memang luar biasa. Di sini Anda boleh lihat gaya Victorian kembali lagi. Tangga berputar ke tingkat atas. Sangat ala Perancis saya boleh katakan. Tapi juga ada unsur Portugis sudah tentu. Dan kemudian di sebelah tangga ini kita ada satu ruang kecil di mana Anda boleh buat kerja dan berehat sekejap. Saya tak pasti apa sebenarnya kegunaan ruang ini dalam rumah, tapi ada beberapa benda yang sangat menarik di sini. Contohnya, jam datuk buatan Portugis yang sangat cantik ini. Saya suka papan memancing di situ. Gaya memancing Portugis yang tipikal dibuat di Porto. Jeremy Giro yang buat yang ini. Mungkin sudah lama dahulu. Saya suka yang ini. Dan di bawah, Anda boleh lihat bahawa sebahagiannya direka bentuk apa yang dia akan lakukan di sini, di bahagian ini. Sebab pejabat itu ialah bilik di sebelah sini. Jadi sebenarnya ini bukan pejabat. Tapi mungkin, saya tak pasti, kalau ada sesiapa yang ada idea apa yang boleh dibuat di kawasan rumah seperti ini. Saya ada satu idea tapi saya tak pasti. Tapi saya rasa ini mungkin sebab dulu mereka hanya ada satu telefon. Jadi saya rasa ini seperti sebuah bilik telefon. Ya, saya tak tahu. Anda juga boleh lihat ada beberapa buku telefon yang ditinggalkan di sini. Jadi, Anda mungkin betul tentang itu. Hanya tempat di mana Anda boleh telefon seseorang dan berbual. Ya, betul. Sebab talian tetap juga disambungkan di situ. Ya, itu mungkin idea yang bagus. Saya suka kepingan jubin di sini. Memang menakjubkan. Okey, sebelum saya tunjukkan bahagian atas, mari kita pergi ke bahagian rumah ini. Saya perlu tunjukkan satu lagi perkara kepada Anda. Malangnya seluruh bilik ini telah dirosakkan. Tetapi dahulunya ini adalah kawasan pejabat di mana Aldino dan Lucinda serta semua ahli keluarga kera menjalankan urusan perniagaan, pelaburan dan segala yang mereka lakukan. Lihat, masih ada beberapa bil perkaunan yang ditinggalkan di sini. Seperti yang saya katakan, semuanya berkaitan dengan perakaunan dalam bilik ini. Ada beberapa nombor di situ, lihat kabinet di sana. Wow, walaupun seluruh bilik ini bersepah, setiap satu porselin masih sempurna di situ. Di sebelah kanan Anda, kita juga ada sebuah peti besi dalam bilik ini. Oh, peti besi yang cantik. yang besar. Baiklah, tapi saya kena lebih berhati-hati sebab Oh, saya terkejut sebab ia mula menggoncang seluruh kabinet. setiap pergerakan dalam bilik ini pun dah cukup untuk pecahkan kabinet tu. Ya. Baiklah, mari kita kembali. Lihat burung Amazona ini. Ia berasal dari hutan hujan. Mungkin mereka pergi ke sana dan menikmatinya. Kemudian membawa ini sebagai cenderamata pulang ke rumah. Hai, sudah tiba masanya untuk naik tangga. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda tingkat atas rumah ini. Lihatlah, tingkap yang kita ada di sini. Besar betul. Lihat betapa kecilnya saya di sebelahnya. Ya. Oh, tengok ni. Saya ingatkan ia berwarna gelap tapi sebenarnya tidak. Dulu saya rasa mungkin ia memang berwarna gelap Mungkin ia palsu. sebab ia sama seperti dewan masuk. Oh, siling itu memang dah runtuh ke atas tu. Nak baiki rumah ni memang akan makan banyak duit. Jeez. Baiklah, mari kita naik ke atas ini. Adakah itu gambar Lucinda di dinding sana? Atau mungkin nenek dia? Wah, ya, wanita yang cantik. Tapi juga ekspresi itu, ekspresi Portugis itu, adakah ia sesuatu yang biasa bagi kamu semua? Tidak, kami cuma... Saya pun tak tahu. Setengah orang memang tak pandai senyum. Jadi kamu cuma pandang terus ke kamera. Ya, betul. Sepanjang lorong, melalui lorong itu. Jadi, pertama sekali, kami akan tunjukkan kepada Anda bilik tidur utama rumah ini. Tempat ibu bapa tidur, Lucinda dan Altino. Biar saya tunjukkan bahagian dalam bilik ini, saya rasa ia benar-benar karya agung dari segi reka bentuk dan hiasan. Saya suka silingnya, suka segala-galanya tentang bilik ini. Lampu gantung di tengah-tengah. Wow, kemasan siling, lukisan-lukisan,
Bukankah ia sangat memukau? Sekali lagi, kita ada katil Portugis tradisional di hadapan kita. Selimut itu sangat berwarna-warni. Wow! Ia nampak seperti hasil buatan tangan. Ya, bantal di atasnya. Bellows on top of it. Anak patung ini sangat menakutkan, merenung tepat ke mata saya. Oh, ada juga sesuatu yang mereka selalu buat di sini. Gambar Maria dan Yesus. Di sebelah lain katil itu kan? Ya, di mana-mana saja. Di seberang atas katil pun memang ada juga. Macam nenek saya kata, satu tak cukup, letaklah sebanyak mana yang kamu nak. Macam yang kamu boleh lihat di meja sisi, ada satu lagi patung di sini dan satu lagi gambaran di sana. Memang betul-betul di mana-mana saja. Oh, loceng itu. Mungkin untuk perkhidmatan macam kamu tekan loceng dan mereka akan bawa kopi kamu pada waktu pagi. Mungkin. Lihatlah cheese long yang kita ada di depan katil ini. Jika Anda lihat dengan teliti, Anda boleh nampak ada beberapa bulu haiwan di atas sini. Dan itu mungkin daripada seekor anjing atau kucing. Kucing pada zaman dahulu, orang-orang ini memang ada kucing. Ya, baiklah, menarik juga pendapat tu. Jadi kucing tu akan baring di sini depan katil. Sementara Cinder dan Aldino akan berada di atas katil. Lebih kurang macam itulah yang saya bayangkan. Ya, itu imajinasi saya, maafkan saya. Jangan risau. Lihat, ini saya akan panggil ini sebagai meja solek. Tapi sebenarnya ia bukan meja solek kan? Ia adalah meja soleh, tetapi ia juga mempunyai tujuan lain. Ya, awak pernah beritahu saya sebelum ini. Saya rasa ia untuk duduk. Saya akan tunjukkan kepada awak. Jadi pada waktu pagi, awak akan duduk di depan cermin awak. Saya sebenarnya berpakaian sempurna untuk ini. Jadi, dan awak akan letakkan kasut di atasnya, ambil salah satu berus dan awak boleh bersihkan kasut. Macam itu dan buat kuku dan semuanya macam ini pada waktu pagi. Dan itulah sebabnya ada plat marmar di atas sini. Wow. Semuanya masih ada. Dari sikat kami hinggalah kepada salah satu cerut yang masih tertinggal. Cerut, Kuba. Ia diletakkan dengan kemas di hadapannya. Suka betul. Oh, yang itu istimewa. Hildebrand itu nama Belanda. Hildebrand. Ya, saya kenal nama itu. Di Portugal, kami memang perlukan benda tu. Ya, saya cuma nak cakap macam tu. Saya ada perasan, macam yang saya cakap pada Danny tahun lepas masa meneroka di sini, saya tak nak meneroka lagi waktu musim panas di Portugal. Dan sekarang, kat mana saya? Musim panas di Portugal lagi. Ini masa yang terbaik. Ini masa yang terbaik. Semasa kami berada di Amerika, kami melihat banyak kerusi goyang seperti ini. Dan Portugal ialah salah satu daripada segelintir negara di Eropah di mana kita juga boleh jumpa kerusi goyang. Saya memang suka yang ini, sangat cantik, sangat elegan dengan lengkungan dan segalanya. Dan kemudian ada satu lagi meja solek kecil berlaci di sini, beberapa kipas juga. Saya suka angsa, memang peminat besar angsa orang yang tinggal di sini. Baiklah, dan kemudian bersambung dengan bilik ini. Boleh saya tunjukkan sekali lagi ceiling ini? Saya perlu tunjukkan sekali lagi ceiling ini? Boleh. Saya rasa saya tak tunjuk secara terperinci. Semua. Kerja plaster ini. Ya, ia sangat hebat. Ia sangat menakjubkan. Sekarang giliran saya. Sekarang giliran awak, ayo. Bersambung dengan bilik ini, pada waktu pagi, Lucinda akan masuk ke sini dan mempunyai bilik persalinan sendiri sepenuhnya, segala yang Anda boleh bayangkan. Almari yang cantik, yang boleh Anda penuhi dengan pakaian. Anda boleh memilih salah satu gaun cantiknya. Tetapi ini bukan gaun, ini adalah kostum atau uniform suaminya. Tetapi Anda faham maksud saya. Wow. Dan sebuah peti besar di sudut sini. Anda nak cuba tengok apa yang ada di dalam. Anda nak teka apa yang ada di dalam. Kemungkinan besar selimut.
Beberapa helai pakaian juga ada di sini. Wow, saya suka peti-peti ini yang Anda boleh lihat di mana-mana di negara ini. Dan ini boleh dikatakan seperti sebuah chapel kecil, betul tak? Semuanya pertika hanya untuk Sebuah altar. sebuah patung. Dan sedikit doa di waktu pagi ya. Ini sangat elegan. Meja di sini memang ada laci toro. Baiklah, kamu tak panggil begitu ya. Acara laga lembu itu memang sangat kontroversi, tapi sangat tradisional di Portugal. Pada zaman dahulu. Ya, kamu dah tak buat sangat dah sekarang kan? Tak lagi. Saya nampak di Spanyol kadang-kadang mereka masih buat lagi. Itu lebih kepada budaya Spanyol, ya Portugal dan Spanyol. Tapi mereka buat lebih kerap daripada kita, ya. Tepat sekali. Sure. Saya tak boleh langkau kan? Tak. Wow, tunjukkan. Lihatlah sinki yang hebat ini. Hiasan kecil di merata-rata. Dan pipe di atasnya. Bukankah ia sangat menakjubkan? Oh, dan ia juga boleh dipusing seperti itu. Singgih porselen seperti ini memang sangat biasa. Memang sangat biasa, saya suka sangat. Dan itu membawa kita kembali ke lorong. Jadi mereka ada 3 orang anak rumah ini, juga ada 3 bilik untuk anak-anak. Ada lebih dari 3 bilik, tapi yang ini dan yang itu memang dah musnah sepenuhnya. Jadi saya akan tunjukkan bilik ini secara ringkas, biar saya buka untuk Anda. Baik. Jadi saya tak tahu apa yang berlaku di bahagian rumah ni, tapi mungkin vandal masuk dan musnahkan rumah ni untuk cari sesuatu yang berharga yang mungkin mereka jumpa dan curi dari tempat ni. Malangnya, tapi itu memang menyedihkan. Sudahkah saya tunjukkan yang ini di lorong sini? Gambaran sebuah gereja yang indah. Ini mesti anak patung dari gadis yang tinggal di sini. Set, drum. Wow, memang cantik. Mata yang sangat indah. Baik, ikut saya. Di sini adalah salah satu bilik kanak-kanak dan Anda boleh lihat ia benar-benar sedang runtuh. Tapi, ya, ia juga sangat-sangat cantik. Dari sudut ini, katil masih tersusun. Hanya katil yang telah jatuh ke lantai, tapi semuanya masih ada di situ dengan bantal dan sebagainya. Malah kanak-kanak pun ada gambaran keagamaan di sebelah sini, seperti yang Anda boleh lihat. Mungkin. Dan kemudian katil itu sangat tipikal dengan ukiran kayu yang tebal. Dan di sebelah katil, kita belum bincang lagi, tapi itu untuk menutup dan membuka lampu pada waktu malam. Anda boleh tunjukkan sekejap. Sangat mudah bila Anda baring di atas katil, Anda boleh tutup lampu. Mereka juga ada televisyen sendiri. Wow. Untuk zaman itu dan untuk Portugal itu sangat-sangat istimewa. Saya rasa ini adalah bilik tidur perempuan. Sebab kita juga ada banyak produk kecantikan di sini. Kotak-kotak barang kemas di sini. Ini mungkin untuk cincin atau sesuatu seperti itu. Atau rantai, saya tak pasti apa sebenarnya. Cantik. Apa ini sebenarnya, Danny? Adakah ini untuk letak lilin di dalam? Saya rasa ya. Dan untuk berjalan di sekitar rumah bila gelap di luar. Saya suka juga perabot ni. Cuba tengok laci. Ini memang ada laci-laci. Dia yang mengumpul kulit siput itu. Mungkin dialah orangnya. Memang banyak hiasan dan pernak-pernik yang cantik di sini juga. Lubang besar di siling sana semuanya sedang rosak. Kesedaran yang menyedihkan, tapi mungkin tempat ini tidak akan dipulihkan semula. Ini sudah terbiar di sini lama, ini pun dah tak bergerak lagi. Kena hujan. Ya, lepas tu jadi berkulat dan ya, tengok kalau dia masih ada apa-apa di sini, masih penuh dengan sut dan pakaian. Bagus. Okay. Bawa kamu semua balik ke lorong. Sebab ada satu bahagian terakhir atau beberapa perkara terakhir yang saya nak tunjuk dalam rumah ini.
Pertama sekali, sudah tentu mereka ada bilik air yang sangat mewah. Seperti yang kamu boleh lihat, ada tap mandi dengan kaki di bawahnya, kaki yang cantik, dan kemudian tandas serta bidet. Wah, ini nampak macam lukisan yang kita nampak di Singki tadi. Jadi mungkin ia satu set lengkap yang mereka beli untuk rumah ini. Tandas itu mungkin jangan tunjuk bagian dalam tandas, tapi bagian bawahnya saja. Memang cantik. Malah pemegang berus tandas pun semuanya porselin di mana-mana saja. Sangat tinggi dan tipikal. Dan malah semua produk pembersihan masih ditinggalkan. Termometer itu. Jelas sekali, sudah lama. Malah ada siling yang tertinggal di sini. Siling ini sedikit tersekat di dalamnya. Mungkin ia terlerai dan mereka gunakannya untuk membaikinya atau sesuatu. Jadi awak memang teliti. Mari kembali ke lorong, sebab kami akan tunjukkan tangga lain yang saya maksudkan tadi. Jadi, saya ada sebut tadi bahawa para pembantu rumah ada tangga mereka sendiri untuk bergerak di dalam rumah. Dan inilah tangga yang membawa ke bilik tidur pembantu di tingkat atas. Jadi kita boleh naik ke atas dan saya akan tunjukkan ruang mereka dalam rumah ini juga. Saya rasa pada tahun-tahun kemudian, lewat tahun 1900-an, pembantu rumah sudah tidak ada lagi di rumah ini. Terutamanya bila Aldino dan Lucinda tinggal di sini berdua saja. Tapi pada awalnya, rumah ini memang ada ramai pembantu yang bekerja untuk keluarga ini. Sudah tentu upah mereka murah dan selalunya pembantu rumah hanya dapat tempat tinggal dan makanan percuma. Dan ya, sebagai tukaran untuk kerja mereka. Sebab itulah mereka tinggal bersama orang kaya pada zaman itu. Pertama sekali, ada satu bilik yang saya nampak di atas ini yang pada pendapat saya memang bukan bilik pembantu. Mungkin bilik untuk ahli keluarga lain atau sesuatu seperti itu. Wow. Cantik. Sekali lagi, banyak vandalisme dalam bilik ini juga. Tak begitu penting, tapi wow. Saya suka meja solek yang ada di sana. Jubin hijau di belakang itu. Wow. Adakah terdapat simbol palang perubatan di situ? Saya tak pasti. Maksud saya cantik. Di sebelah sini pula. Jesus. Perabot lama. Tengok ni. Itu kot yang sangat-sangat tebal. Kot itu sangat tipikal. Boleh awak keluarkan? Sudah tentu, supaya awak boleh tunjukkan dengan lebih baik. Ia sangat berhabuk. Oh, tengok itu. Itu panjang. Inilah apa yang lelaki-lelaki zaman dahulu pakai untuk keluar ke padang bersama biri-biri atau haiwan lain. Ia memang sangat tipikal. Saya rasa bila musim sejuk memang hangat memakai kot itu. Wah, tidak. Saya takkan tutupnya di situ. Di laci sana ada banyak anak patung yang ditinggalkan. Atau anak patung porselin sebenarnya. Wah, memang saya suka. Baiklah, kita boleh pergi lebih jauh ke tingkat atas ini dan tunjukkan kepada Anda di mana para pembantu dulu tidur dan bilik tidur mereka. Lihat ini, Danny. Ini betul-betul bilik tidur pembantu. Kecil sangat, katil besi. Semuanya dibuat dengan murah. Mereka betul-betul berbelanja seminimum mungkin untuk pembantu. Kadang-kadang Anda akan nampak watak dan gaya pembantu di rumah tertentu, rumah bangsawan tertentu, masih sangat mewah dan cantik. Tapi di rumah ini, pembantu tidak mempunyai kehidupan yang baik. Saya rasa begitu. Ya, mereka ada banyak duit untuk diri sendiri dan langsung tak peduli tentang pekerja mereka. Itu sangat menyedihkan untuk dilihat. Mereka malah ada selak kecil untuk buka tingkap mereka. Oh, adakah banyak angin masuk? Ya. Saya boleh biarkan udara segar masuk ke dalam bilik, tapi sangat canggung dan dibuat dengan sangat murah, okey? Okey. Ada 2 lagi bilik pembantu, oh tidak, 1 lagi di sebelah sini.
Dan itu sahaja. Anda boleh lihat sebuah TV besar berdiri di sana. Oh, tunggu. Boleh saya tunjukkan ini dengan sangat cepat? Oh ya. Wow, itu bukan pembantu. Itu salah seorang ahli keluarga. Saya pernah lihat gambar ini sebelum ini. Bukankah ini bilik di mana tangki air berada? Ada seekor haiwan di atas bumbung, beberapa ekor haiwan. Saya rasa mereka berada di dalam. Mereka berada di dalam. Aduh, saya tak tahu. Ini juga tandas untuk para pembantu. Anda boleh lihat ya, di sudut bilik hanya dibuang begitu saja. Dalam bilik ini ada tandas mereka dan kawasan mencuci mereka mungkin. Wah, oke, mari kita teruskan. Hebatnya tempat ini, Dani. Memang menakjubkan. Tempat yang luar biasa, karya agung yang hebat. Keluarga Nogueira memang menjalani kehidupan yang sangat-sangat baik. Dan saya benar-benar seronok berjalan di seluruh rumah mereka dan melihat barang-barang yang mereka tinggalkan. Setakat ini saja untuk hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anda semua kerana menonton video minggu ini. Saya sangat menyukainya, memang betul-betul suka. Dan saya sangat gembira kerana anda semua ada di sini untuk menemani kami dalam penembaraan di tempat ini. Jika anda suka, sila tekan butang suka pada video ini dan langgan di bawah. Tulis komen yang baik. Mari kita berbincang tentang tempat ini. Terdapat juga pautan di dalam deskripsi. Untuk Patreon, di sana anda boleh menyokong kami dan membantu kami meneruskan pengembaraan seperti ini di seluruh dunia. Saya dan Danny sangat menghargainya. Dan itu saja. Terima kasih banyak-banyak dan saya akan jumpa anda minggu depan dalam satu lagi pengembaraan epic. Selamat tinggal. Saya sayang anda.